Di Negeri Sembilan. Baik saudara, seterusnya kita ikuti sidang media bersama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin di Pusat Media Parlimen. Silakan. Wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia, sehat sejahtera. Bersama dengan saya Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, merangkap pengurusi CITF-C, Badan Bertindak Imunisasi untuk COVID bagi kanak-kanak, dan juga Yang Bahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Sejak bermula pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan telah memantau status jangkitan COVID-19 terutama di populasi remaja dan kanak-kanak. Bagi tempoh 25 Januari 2020 hingga 19 Januari 2022, jumlah kes COVID-19 melibatkan individu berumur kurang daripada 18 tahun adalah sebanyak 579,624 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 269,773 kes melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Walaupun kebiasaannya kanak-kanak hanya mengalami gejala ringan, terdapat juga sebilangan kanak-kanak yang mengalami gejala teruk serta memerlukan rawatan di hospital, termasuk di unit rawatan rapi ataupun ICU. Secara keseluruhannya, sebanyak 144 kematian telah direkodkan akibat daripada jangkitan COVID-19 dalam kalangan populasi berumur 18 tahun ke bawah. Daripada jumlah tersebut, 31 kes kematian melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Mutakhir ini terdapat peningkatan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya setelah pembukaan sekolah pada awal tahun 2022. Selain itu, varian baru Omicron didapati lebih mudah merebak dan berpotensi tinggi untuk menjangkiti kanak-kanak serta orang dewasa. Data yang diperolehi daripada negara-negara yang terkesan dengan varian Omicron ini juga menunjukkan terdapat peningkatan kemasukan ke hospital dalam kalangan kanak-kanak. Selain daripada risiko penyakit long COVID, kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 juga berisiko tinggi untuk mendapat kesan serius yang dikenali sebagai Multisystem Inflammatory Syndrome in Children ataupun MISC. Kejadian MISC ini boleh berlaku 1 dalam 3,200 kanak-kanak yang dijangkiti oleh COVID-19. Kanak-kanak tersebut boleh mengalami gejala yang sangat teruk seperti demam yang berlarutan, tekanan darah rendah, sawan serta keradangan pelbagai organ termasuk jantung, myocarditis, paru-paru, buah pinggang, otak, kulit, mata, saluran usus dan lain-lain. Populasi kanak-kanak juga turut mengalami kesan tidak langsung kepada kehidupan sosial, terutama dari segi persekolahan dan pendidikan. Ini seterusnya memberi kesan yang buruk kepada psikologi serta perkembangan sosial kanak-kanak secara keseluruhannya. Melihat kepada keperluan untuk melindungi populasi kanak-kanak ini, KKM melalui pihak berkuasa kawalan dadah DCA Malaysia telah menganalisa data-data keselamatan dan keberkesanan serta bersetuju untuk memberikan kelulusan bersyarat kepada vaksin Comirnaty 10 mcg concentrate for dispersion Pfizer-BioNTech pada 6 Januari 2022 untuk kegunaan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Vaksin mRNA ini telah menjalani kajian klinikal yang sangat ketat dan teliti bagi memastikan kualiti, keselamatan serta keberkesanan vaksin tersebut. Hasil dapatan kajian klinikal vaksin menunjukkan keberkesanan sebanyak 90.7% serta berupaya untuk meningkatkan tindak balas imun yang tinggi terhadap penyakit COVID-19. Namun seperti vaksin yang lain, vaksin Comirnaty formulasi khas untuk kanak-kanak ini juga boleh memberikan kesan sampingan vaksin yang biasa dialami oleh kanak-kanak seperti sakit pada tempat suntikan, kemerahan dan bengkak. Tindak balas sistem pula termasuklah keletihan, pening kepala, sakit otot, menggigil dan demam. Kebanyakan kesan sampingan vaksin ini adalah ringan dan sederhana serta tidak berpanjangan.
Program vaksinasi COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menggunakan vaksin Comirnaty. Formulasi khas untuk kanak-kanak ini juga telah dilaksanakan di beberapa negara, termasuklah Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Singapura. Real world data melaporkan insiden myocarditis atau radang otot jantung setelah mengambil vaksin mRNA adalah sangat rendah. Amerika Syarikat telah melaksanakan pemberian vaksin ini hampir 8.7 juta dos menggunakan formulasi khas untuk kanak-kanak, dan data awal Adverse Event Following Immunization ataupun AEFI telah mendapati insiden AEFI adalah jauh lebih rendah berbanding dengan insiden AEFI di kalangan remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Melihat kepada keperluan untuk memastikan keselamatan kepada kanak-kanak yang akan menerima vaksin COVID-19 ini, KKM akan sentiasa memantau perkembangan terkini, terutamanya pola AEFI tersebut di peringkat global. Buat masa ini, vaksin COVID-19 ini adalah disyorkan bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Apabila dimulakan nanti, pemberian vaksin pada permulaan program akan kita memberi keutamaan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan kerana mereka lebih berisiko untuk mendapat penyakit COVID-19 yang teruk, termasuklah kemasukan ke hospital dan ke unit rawatan rapi ICU serta kematian. Masalah kesihatan tersebut merangkumi penyakit respiratory kronik, penyakit kardiovaskular, immunosuppression, kencing manis, penyakit ginjal kronik dan penyakit saraf. Sebagai makluman, formulasi vaksin COVID-19 Comirnaty yang akan digunakan dalam program vaksinasi adalah formulasi khas untuk kanak-kanak dan dibekalkan di dalam berbuli 10 dos penutup jingga dan perlu dicampur dengan 1.3 ml larutan garam biasa. Setiap dos yang diberikan adalah 0.2 ml dan mengandungi 10 mcg vaksin mRNA. Dos ini merupakan 1/3 daripada dos yang digunakan di dalam dos dewasa. Program vaksinasi kanak-kanak ini memerlukan 2 suntikan dos vaksin, dan semasa yang telah ditetapkan oleh Technical Working Group KKM untuk program imunisasi COVID-19 adalah semasa 8 minggu antara dos pertama dan dos yang kedua. Berdasarkan data terkini yang diperolehi, semasa 8 minggu di antara 2 dos yang diberikan akan memberi kesan tindak balas imuniti dan kadar keberkesanan yang lebih tinggi serta berpotensi untuk memberikan perlindungan yang lebih lama. Selain itu, data ini juga menunjukkan semasa tersebut mampu mengurangkan risiko kesan sampingan dan telah disyorkan oleh badan-badan kesihatan seluruh dunia termasuk di United Kingdom, Kanada dan juga Australia. Berdasarkan data, maklumat dan pandangan kumpulan kerja teknikal TWG dan panel penulis garis panduan klinikal vaksinasi COVID-19 kanak-kanak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun bermula Februari 2022 sebaik vaksin Pfizer tiba di Malaysia mulai 31 Januari 2022. Pelancaran program pemberian vaksinasi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan diadakan pada 3 Februari 2022 di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Ini adalah suntikan yang pertama. Manakala bagi mereka yang ingin memberi vaksin kepada kanak-kanak mereka, sistem tempahan janji temu melalui MySejahtera akan mula dibuka pada penghujung Januari 2022. Sebagai permulaan, ibu bapa boleh mula mendaftarkan anak sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera. Pada akhir bulan ini akan ada booking system dalam MySejahtera untuk ibu bapa membuat tempahan untuk janji temu bagi kanak-kanak mereka. Tempahan janji temu vaksinasi bagi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan dibuka secara berperingkat bermula 31 Januari dan bermula dengan ibu bapa yang tinggal di Lembah Kelang untuk permulaan. Perincian mengenai akses kepada sistem tempahan janji temu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 Kanak-Kanak CITFC
yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan 1 Yang Berhormat Datuk Dr. Noor Azmi telah mengadakan mesyuarat pertamanya pada 19 Januari. CITFC berperanan membentuk dasar, menyelaras strategi pengoperasian, mengenal pasti perkara yang boleh serta pemantauan pencapaian program imunisasi COVID-19 kanak-kanak yang dikenali sebagai PIC Kids. Saya ingin mengambil kesempatan untuk memohon kepada majikan supaya memberikan cuti tanpa rekod kepada ibu bapa yang membawa anak mereka untuk vaksinasi dan juga untuk membuat pemerhatian kepada kesihatan anak mereka selepas vaksinasi. Kementerian Kesihatan Malaysia mensasarkan 70% kanak-kanak usia 5 hingga bawah 12 tahun dalam sistem pendidikan dapat diberikan dos 1 vaksin Pfizer kanak-kanak dalam tempoh 2 bulan dari tarikh program dilancarkan pada awal Februari, dan 80% akan menerima dos lengkap dalam tempoh 6 bulan pelaksanaan. Nanti soalan-soalan lanjut boleh dijawab dan boleh ditanya kepada Datuk Dr. Noor Azmi. Selain daripada itu, saya ingin juga menyentuh soal isu penjualan sijil vaksin. Polis Diraja Malaysia telah berjaya mengesan dan melaporkan siasatan ke atas beberapa premis pengamal perubatan swasta yang didakwa terlibat dalam penjualan sijil vaksinasi. Hasil siasatan dan semakan oleh KKM dengan pihak PDRM mendapati setakat ini kesemua kes yang dikesan adalah melibatkan pelaksanaan vaksinasi berbayar yang dijalankan oleh pihak swasta ataupun private purchase vaccination, bukan di bawah PIC, tetapi vaksin yang dijual secara swasta kepada penerima vaksin. Sebagai prosedur yang ditetapkan, semua proses pemberian vaksinasi yang dijalankan oleh PIC dan private purchase perlu dilaporkan kepada KKM melalui sistem MyVAS bagi tujuan rekod dan pengeluaran sijil vaksin. Bagaimanapun dalam insiden-insiden ini, apa yang berlaku adalah pengamal perubatan swasta yang terlibat telah memberikan laporan pemberian vaksinasi palsu kepada KKM. Maksudnya dia tak suntik, dia beli vaksin itu, dia tak suntik dan dia buang vaksin. Ini private purchase vaksin yang dia beli. Buat masa ini, siasatan masih dijalankan oleh pihak polis dan KKM akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Saya juga telah minta supaya pembekal vaksin Sinovac dan juga vaksin Sinopharm yang terlibat dalam program private purchase vaccination ini untuk perketatkan SOP mereka supaya kes seperti ini dapat sama ada dikurangkan ataupun tidak berlaku lagi, ya. Sebab ini memang berada di luar daripada program kerajaan. Dan juga saya telah maklumkan kepada KKM supaya kita di peringkat KKM juga akan buat pemantauan secara rawak kepada klinik-klinik yang terlibat dalam vaksinasi untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berulang. Semalam 19 Januari, KKM bersama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah mengadakan sesi libat urus bersama Persatuan Agensi Pelancongan Umrah bagi mendapatkan maklum balas berhubung hala tuju industri umrah susulan daripada keputusan penangguhan sementara yang sedang berkuat kuasa. Antara perkara yang dibangkitkan oleh pemain industri pelancongan umrah pada sesi perbincangan libat urus semalam adalah SOP berkaitan pelaksanaan perjalanan umrah, isu bayaran balik dan penjadualan semula penerbangan, perlindungan insurans, garis masa pembukaan semula perjalanan umrah dan bantuan pemulihan kepada industri pelancongan. Pada sesi tersebut, saya dan Yang Berhormat Menteri Motek telah menyatakan komitmen untuk memperincikan dan memperhalusi setiap isu serta cadangan yang dikemukakan di peringkat kementerian masing-masing sebelum membentangkan cadangan penambahbaikan SOP kepada mesyuarat Kotet Menteri COVID-19 akan datang. Antaranya termasuklah proses saringan semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa KLIA, pelaksanaan kuarantin sama ada di stesen kuarantin atau di kediaman, dan juga peranan agensi pelancongan umrah sebelum, semasa dan selepas mengerjakan umrah. Khusus bagi garis masa pembukaan semula perjalanan umrah, kedua-dua kementerian komited untuk memuktamadkan proses penilaian risiko dan SOP perjalanan umrah, dan insyaAllah untuk kita setuju
sekiranya SOP dan juga penilaian risiko dapat dilaksanakan dengan baik untuk kita buka semula perjalanan umrah menjelang pertengahan bulan Februari, iaitu bulan depan, ya, dengan tertakluk kepada penilaian risiko dan juga untuk SOP disetujui oleh semua pihak. KKM amat berharap agar semua pemain industri dapat memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan aktiviti umrah dapat diteruskan dan dapat dibuka dalam tempoh masa yang telah pun diarahkan oleh Jemaah Menteri. Saya juga ada update berkenaan dengan dua lagi. Satu adalah berkenaan dengan tempoh kuarantin bagi pengembara dari luar negara. Kementerian Kesihatan telah melaksanakan perintah pengasingan ke atas pengembara yang memasuki Malaysia dari luar negara, termasuk warga negara, pemastautin tetap, expatriate atau core diplomatik atau mana-mana orang asing yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah Immigration. Perintah ini kuat kuasa di bawah Akta 342 bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19. Berdasarkan data dan pengalaman negara-negara lain berkaitan pengurusan kemasukan pengembara dari luar negara, KKM telah membuat penilaian semula, tempoh pengawasan dan pemerhatian dan memutuskan ketetapan terkini. Kita sudah mencapai tahap vaksinasi yang tinggi. Jadi saya melihat perlu ada usaha ke arah pembukaan yang lebih banyak, tetapi dengan cara yang selamat dan cara yang berperingkat-peringkat. Maka dengan itu saya ingin umumkan bahawa pengembara yang telah menerima dos penggalak, tempoh kuarantin dipendekkan ke 5 hari daripada 7 hari. Mereka menjalani ujian RT-PCR 2 hari sebelum berlepas dengan keputusan negatif COVID-19, RT-PCR pada hari ketibaan dan RT-PCR pada hari yang keempat atau RTK antigen yang diselia oleh petugas kesihatan pada day 5 atau hari kelima. Sama ada you do RT-PCR on day 4 or you do RTK antigen professionally done and observe on day 5 and then you can stop your quarantine. Pelepasan kuarantin pada hari kelima jika ujian RT-PCR pada hari 4 atau RTK antigen yang diselia oleh petugas kesihatan pada hari kelima negatif. Bagi mereka yang tiada dos penggalak tetapi lengkap vaksinasi, fully vaccinated without booster dose, tempoh kuarantin kekal pada 7 hari. Bagi mereka yang tidak menerima vaksinasi lengkap, tempoh kuarantin 10 hari. Selain itu, sebagai langkah penambahbaikan proses kerja di pintu masuk antarabangsa, KKM telah turut membuat ketetapan seperti berikut. Semua pengembara yang tiba dari luar negara, di mana semua pengembara yang tiba dari luar negara akan diberikan digital home surveillance order. Maka dengan itu pengembara-pengembara yang balik daripada luar negara tidak perlu lagi pakai gelang pengawasan biasa warna pink. Tak perlu pakai pink band, tak perlu pergi ke PKD pada hari kelima, hari ketujuh untuk dipotong. You just be given digital HSO. Bagaimanapun, bagi pengembara yang tiba dari negara berisiko tinggi dan dibenarkan menjalani perintah kuarantin di kediaman, mereka masih akan dipakaikan gelang pengawasan digital, the digital tracker for high risk countries, but the pink band at KLIA will be gone. Pengurangan tempoh kuarantin bagi pengembara dari luar negara ini yang saya umumkan tadi akan berkuat kuasa pada hari Isnin 24 Januari. Sementara itu, KKM juga bersetuju untuk mengeluarkan this is announcement on SOP throughout the country, yang mana perkara ini akan dibawa ke mesyuarat MKN, tapi KKM telah setuju supaya kita keluarkan penggunaan wajib pengimbas suhu daripada SOP. Jadi selepas dipinda nanti SOP pada sesi quartet yang akan datang, tidak lagi diwajibkan untuk premis ada pengimbas suhu lagi, memadai untuk hanya scan MySejahtera, no more temperature checks. Saya juga ingin maklumkan bahawa dari minggu Epid 1 tahun ini berkenaan dengan kluster pendidikan, ya. Dari minggu Epid pertama tahun ini hingga 19 Januari terdapat sejumlah 52 kluster pendidikan melibatkan 30 kluster sekolah menengah. Daripada 30 sekolah menengah tersebut, 27 buah 90% adalah sekolah berasrama.
Sesi persekolahan telah bermula pada 9 Januari dan 10 Januari mengikut negeri-negeri tertentu. Perkumpulan ramai ini telah meningkatkan risiko penularan jangkitan menyebabkan jumlah kluster di sekolah pada minggu pertama persekolahan sebanyak 15 kluster. Pada minggu kedua persekolahan, bilangan kluster pendidikan meningkat sekali ganda kepada 33 kluster. Semua negeri ada melaporkan kluster kecuali Perlis, Terengganu, Sarawak dan Labuan. Bagi 52 kluster pendidikan yang telah dilaporkan sejak minggu pertama tahun 2022, siasatan mendapati 44 kluster dengan kes indeksnya adalah pelajar. Indeks kes adalah guru atau pensyarah bagi 5 kluster dan staf sokongan pusat pendidikan bagi 3 kluster lagi. KKM juga telah memberi penekanan kepada sektor pendidikan kepentingan untuk saringan bergejala pelajar, guru dan staf sebelum memasuki kawasan institusi seperti asrama. Pengujian RTK antigen ke atas murid, guru dan staf mengikut strategi pengujian COVID-19. Pemerkasaan ibu bapa untuk memantau status kesihatan anak dan bertanggungjawab untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bergejala. Menjalankan penilaian risiko penularan jangkitan COVID-19 di institusi masing-masing dari masa ke semasa agar tindakan pencegahan dapat disegera diambil. Saya pun dah bincang tadi dengan Menteri Pendidikan dan kami telah setuju untuk memberi tumpuan kepada sekolah-sekolah asrama untuk memastikan bahawa kluster ini tidak bertambah nanti. Tapi mungkin ini adalah kerana mereka baru saja masuk semula ke sekolah. Sekejap. Okey. Ada tambahan antara faktor risiko yang dikenal pasti di sekolah, ya, ketidakpatuhan SOP semasa dan di luar waktu persekolahan formal, terutamanya sewaktu di asrama. Amalan pemakaian pelitup muka semasa berada di asrama belum di tahap optimal. Pergerakan pelajar yang bebas semasa berada di asrama, pergaulan rapat semasa pelajar di asrama, tiada penjarakan fizikal semasa aktiviti kerohanian. Individu bergejala lewat dikesan, pelajar tidak memaklumkan kepada penyelia sewaktu mula bergejala. Guru bergejala tetapi masih hadir ke kelas dan menyebabkan jangkitan kepada pelajar. Pelajar yang dikuarantin di sekolah tidak mematuhi arahan kuarantin. Ruangan tumpuan pelajar tidak dilakukan disinfeksi secara berkala dan sistem pengudaraan yang tidak mencukupi, tiada exhaust fan bagi bilik aircon, tingkap di asrama tidak dibuka dan sebagainya. Ini initial investigation kita lah terhadap kluster-kluster yang telah pun dikenal pasti. KKM juga ingin mengingatkan kepada pegawai kesihatan daerah sekiranya terdapat kes positif dilaporkan oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan, siasatan dan penilaian risiko perlu dijalankan bagi menilai status penularan jangkitan. Selain itu, tindakan pembersihan dan disinfeksi serta pengesanan kontak perlu dijalankan di samping pelaksanaan aktiviti kawalan dan pencegahan COVID-19. KKM akan mengadakan perbincangan berterusan dengan KPM dan KPT bagi mengukuhkan aktiviti kawalan dan pencegahan penularan jangkitan COVID-19 di institusi pendidikan. Sebelum saya buka kepada soalan, saya ingin jemput Yang Bahagia Tan Sri KPK untuk memberi penjelasan berkenaan dengan kesan sampingan ataupun AEFI, terutamanya bagi kes-kes booster, dos penggalak yang telah pun dilaporkan dalam media baru-baru ini. Silakan Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat